Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan bacaan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahf. Mudah-mudahan kita menghafalnya insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya mulakan Tuan Bilal, AJK Masjid dan seterusnya muslimin, muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, insyaAllah pada hari ini kita akan membawakan tajuk yang berbeza sedikit kerana semakin hampir dengan bulan Ramadan, maka ada eloknya kita bincangkan beberapa perkara. Dan malam ni tajuk yang saya nak bawakan adalah berkenaan dengan syurga itu memerlukan kepada kesabaran. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, setiap daripada kita ni mendambakan syurga dan Allah telah memberikan gambaran syurga kepada kita ni dengan satu gambaran yang sangat-sangat indah. Disebutkan tentang adanya hurun ain, adanya bidadari-bidadari di dalam syurga yang umurnya sebaya dan saling mencintai. Allah sebutkan juga tentang syurga ni bahawa makanan dan minumannya tak pernah habis. Tapi dalam masa yang sama juga Allah sebutkan tentang Nabi sebutkan tentang syurga ni kita tak dapat nak membayangkan benar-benar bagaimana. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar.
Nabi kata syurga ni apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas atas hati manusia. Dalam hati ni tak pernah terlintas pun. Maka syurga, apa-apa yang kita fikirkan tentang syurga, gambaran yang kita fikirkan tentang syurga, syurga jauh lebih hebat daripada perkara itu. Dan setiap kita yang beragama Islam ni, yang mempercayai syurga, kita mendambakan syurga. Kita menginginkan syurga sangat-sangat. Dan tak ada perkara lain yang kita inginkan melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan syurga. Allah kata apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan keampunan Tuhanmu dan juga syurga yang seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita semua inginkan syurga. Akan tetapi syurga ni rupanya ada harganya. Dan ianya tak akan dapat melainkan dengan sabar. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran beberapa tempat. Macam contohnya Allah kata dalam surah Al-Insan, wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan kami membalas dibalas mereka ini, Allah balas mereka atas apa yang mereka sabar, atas kesabaran mereka. Allah beri dia apa? Jannah. Allah berikan mereka syurga dan juga sutera-sutera di dalam syurga. Pakaian-pakaian yang orang lelaki tak boleh pakai dekat dunia ni, sutera di dalam syurga mereka akan memakai perkara kain tersebut. Allah juga sebut macam contoh dalam surah Al-Furqan. Bila Allah sebut tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, ibadur rahman, hujung sekali Allah kata apa dia? Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wassalama. Mereka ini dibalas dengan ghurfah, dengan syurga atas kesabaran mereka. Kenapa mereka dibalas dengan syurga? Disebabkan kesabaran. Maka syurga ini memerlukan kesabaran. Kita boleh lihat, kita berada di dunia ni, tuan-tuan, apabila kita nak menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, dia sangat memerlukan kesabaran. Kita perlu sabar dalam meninggalkan apa-apa yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh wanita untuk menutup aurat, menegah mereka daripada mempertontonkan aset mereka kecuali kepada suami mereka. Perkara ini memerlukan kesabaran. Sebab orang perempuan ni, especially apabila mereka semakin cantik, kulit mereka gebu, makin kurus, maka waktu itulah semakin mereka nak memperlihatkan diri mereka kepada manusia. Tapi untuk orang yang beriman, perempuan yang beriman, mukminah, mereka akan bersabar. Aku dah cantik tapi aku tahu, aku kena sabar. Kecantikan aku ini hanya untuk suami. Ia memerlukan kesabaran untuk taat kepada Allah dalam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Kita especially memerlukan kesabaran dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat 5 waktu. Kalau tak sabar tuan-tuan, tak buat. Solat ni, kalau tak disebabkan kita ni terpaksa bersabar atas solat, maka kita tak akan melakukan perkara tersebut. Tapi disebabkan kita memikirkan, tak, yang ni perkara yang Allah suruh. Dan kita bersabar atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita buat. Dalam itu pun masih lagi tak lulus gak? Sebab solat 5 waktu mungkin majoriti kita ni yang datang masjid ni jagalah 5 waktu. Tapi nakkan khusyuk tuan-tuan, senang nak? Susah. Orang dah solat 40 tahun pun kadang-kadang tak khusyuk-khusyuk. Susah nak mendapatkan khusyuk. Allah sebutkan yang berjaya, orang beriman yang berjaya ni ada khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Telah berjaya orang yang beriman. Siapa dia? Ciri yang pertama, alladhina hum fi salatihim khashi'un, iaitu mereka yang khusyuk dalam
solat. Nak khusyuk ni susah tak? Susah. Dia memerlukan kesabaran. Orang yang cuba mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang Allah ajarkan, yang Nabi ajarkan kepada kita. Contohnya, banyakkan membaca Al-Quran. Banyak menghafal Al-Quran. Perlu kesabaran tak? Perlu. Kita ni dah hampir kepada bulan Ramadan ni kan? Sepatutnya bulan Ramadan ni banyak kita membaca Al-Quran. Maka sangat memerlukan kesabaran. Kerana apa? Especially pada zaman ini, kita mempunyai pilihan yang lain selain daripada Al-Quran. Kalau macam dulu, tak berapa ada pilihan sangat. Apalah sangat nak buat waktu-waktu kosong. Jadi daripada tak buat apa-apa, duduk saja tertidur, kita akan buka Al-Quran. Tapi pada zaman sekarang, dalam keadaan tak tahu nak buat apa, kita banyak bahan yang kita boleh scroll. Buka Facebook lah, Instagram lah, TikTok lah. Dan sekarang ni pula dia buat style video-video pendek. Video 15 saat, 10 saat. Dan benda ni sangat addicted. Benda ni sangat menyebabkan orang ketagih melihat video tu. Scroll. Boleh habis masa 2-3 jam tanpa perasan. Jadi nak membaca Al-Quran selama 2-3 jam ni, senang tak? Susah. Dia memerlukan kesabaran. Dan benda tu dia akan jadi mudah apabila orang tersebut dah benar-benar sabar dan akhirnya dia cinta kepada perkara itu. Bila orang tu dah jenis jaga solat setiap waktu dan dia seronok dengan solat dia, masa mula-mula tu nak bagi dia seronok dengan solat macam mana? Kena sabar lu. Dan begitulah kita menghampiri bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala kata apa? As-saumu junnah. Puasa itu Nabi sebut puasa itu perisai. Apa lagi dalam hadis Nabi kata was-salatun nur. Solat itu cahaya. Nur ni cahaya bulan. Solat itu cahaya bulan. Was-sabru diya. Dan sabar itu adalah cahaya matahari. Cahaya bulan tak panas, tuan-tuan. Cahaya bulan ni tak panas. Maka sebab tu Allah sifatkan, Nabi sifatkan solat itu seperti cahaya bulan. Tapi sabar itu cahaya matahari. Sebab apa? Dia menyakiti kita. Bila dalam keadaan nak bersabar ni, benda tu menyusahkan kita. Dia akan menjadikan, ya Allah, kan bagus kalau aku boleh lepaskan aja. Kan bagus kalau boleh buat je maksiat ni. Tapi kita terpaksa bersabar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada hari ini, tuan-tuan, pada malam ini saya akan bincangkan sedikit sebanyak menghampiri bulan Ramadan ni kan. Kita akan bincangkan sedikit berkenaan dengan apa dia perlakuan orang-orang yang sabar dekat dunia ni yang menjadikan mereka boleh masuk ke dalam syurga. Allah rewards, Allah beri mereka ganjaran syurga. Atas sebab apa? Allah ada sebut perilaku-perilaku mereka, apa perkara yang mereka lakukan dekat dunia yang menyebabkan mereka masuk ke dalam syurga. Dan ni saya ambil daripada surah Furqan. Hujung surah Furqan tu daripada ayat 63. Sampai ke habis tu Allah cerita dalam berapa ayat ni? 63 sampai 77. Lebih kurang 15 ayat Allah sebut tentang sifat ibadur rahman. Ibadur rahman ni siapa? Ibad maksud daripada perkataan abdun, hamba. Ibad banyak, hamba-hamba. Ar-Rahman siapa? Allah yang Maha Pemurah. Allah sifatkan ada segolongan manusia ni disebutkan mereka ni ibadur rahman, hamba-hamba kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Apa sifat dia? Yang pertama Allah sebut wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka ini ciri pertama mereka adalah mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah diri. Merendah diri ni perlukan kesabaran ke tidak? Perlu. Sebab kadang-kadang ada waktunya kita rasa nak berbangga dengan kelebihan yang kita ada. Kita ada kereta kacak sikit daripada orang lain.
maka kita akan dari jauh tirit, macam orang semua tengok, oh, kita pun senyum kan, bangga dah, pakai keyless sikit nak tu, sik boh masuk dah. Ataupun rumah kita ada gate terbuka, auto gate kan. Perkara ini kadang-kadang nampak biasa. Benda ni macam senang untuk merendah diri, akan tetapi sebenarnya ia memerlukan kesabaran untuk merendah diri di hadapan manusia. Kita tak rasa takabur, kita cuba buang perasaan ujub, rasa lebih baik daripada orang lain. Ni ciri yang pertama. Mereka berjalan dalam keadaan rendah diri. Kita boleh tengok siapa nama tu? Haji Sata dalam Bujang Lapuk. Bila mula-mula dia kaya, apa dia buat? Oh, kena ubah cara berjalan. Maka dia pun berjalan dengan hehehe apa kan. Cara berjalan tu, itu sifat manusia. Bila mereka kaya, dia akan mula rasa kena jalan pun kena dengan bangga. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kita rupanya ciri pertama adalah orang yang merendah diri. Ni nombor satu. Nabi sebutkan apa dia? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar zarah. Walaupun sebesar, translation dulu dia pakai apa? Biji sawi. Walaupun sebesar biji sawi kan. Sangat kecil. Tak masuk syurga. Tak masuk syurga ni Manawi kata dia akan masuk syurga lambat lah. Disebabkan dia punya perhitungan dia lain. Sebab dia ada kesombongan. Sifat kesombongan ni lah yang mula-mula ada kepada Iblis. Kita tahu kisah Iblis bagaimana dia tak nak sujud kepada Nabi Adam. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Bila Allah tanya kenapa tak nak sujud pada Nabi Adam. Aku lebih baik. Engkau ciptakan aku daripada api, engkau ciptakan dia daripada tanah. Maka aku lagi bagus. Dia merasakan dirinya lebih hebat daripada orang lain disebabkan perkara yang dia tak, bukannya sesuatu yang dia dapatkan sendiri. Ada orang ni berbangga hanya disebabkan kulit dia putih. Ada orang berbangga disebabkan dia ni datang daripada bangsa yang dilihat tinggi pada pandangan masyarakat. Ataupun kerana aku orang asal sini. Maka berbangga disebabkan benda yang bukanlah, yang hanya Allah berikan dia macam tu aja, tanpa dia usaha apa-apa. Ada yang berbangga disebabkan sesuatu yang dia dapatkan. Pun teruk juga. Tapi tak teruk macam yang tadi lah. Berbangga disebabkan aku ni kulit aku putih. Aku ni muka handsome. Aku ni suara kacak. Dia berbangga dengan sesuatu yang Allah berikan kepada dia. Dan bila-bila masa sahaja boleh ditarik. Kemudian yang kedua, Allah sebut, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila adanya orang jahil ajak bergaduh, ajak berdebat, mereka mengatakan Assalamualaikum. Ini yang benda pada zaman sekarang ni, especially tuan-tuan, yang kita kena ambil. Zaman sekarang ni kan orang suka berdebat dekat dalam media sosial. Kan? Habis kita panjang komen. Maka apabila kita dah terangkan hujah dan orang tersebut tak nak terima, maka tak payah panjang lagi ya. Sebab lebih panjang lagi apa akan jadi? Kita akan mengatakan dia ni dengan perkataan-perkataan, kau nilai yang bodoh nampak sangat, tak boleh pakai otak. Kan? Kita akan menggunakan perkataan-perkataan yang kasar waktu tu. Jadi jawapannya apa yang Allah ajarkan? Sebut salam. Assalamualaikum. Dah cukuplah sampai sini. Assalamualaikum. Dah. Tak payah kita sembang lebih. Benda ni juga yang diajarkan kepada kita apabila masuk bulan Ramadan, orang tu puasa. Apabila ada orang yang ajak dia berdebat ataupun ajak dia bergaduh, Nabi ajar apa dia? Hendaklah dia berkata apa? Inni saim, aku puasa. Dah aku puasa. Jadi apabila ada orang nak ajak bergaduh, especially kita nak masuk bulan Ramadan nanti ni, tak payahlah.
Kalau boleh puasa terus media sosial ni. Tak payah baca komen tuan-tuan. Scroll tu, tengok video je. Baca komen nanti, marah kan? Tak payah baca komen. Tengok video je. Baca berita je. Habis. Dah. Tapi susah lah kan? Bila dah baca mesti nak tekan bawah. See more kan, comments. Paling bagus puasa terus. Media apa nama? Facebook ni. Puasa terus. Tak payah baca dah. Kemudian Allah sebutkan tentang sifat ibadur rahman yang seterusnya. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka yang pada malam hari sentiasa sujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Mereka berkata apa? Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Mereka ni mengatakan, wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab neraka Jahannam. Sesungguhnya azabnya sangat pedih. Azabnya sangat buruk dan juga kekal. Tempat yang paling buruk untuk kembali, inilah tempat diam yang paling teruk. Mana dia? Neraka. Untuk melakukan perkara ini tuan-tuan, kita perlu sangat bersabar. Nak bangun qiyamul lail, senang tak? Susah. Kena sabar tak? Kesabaran yang sangat tinggi. Benda yang wajib pun kadang-kadang susah nak buat. Yang ni perkara-perkara sunat ni, lagilah susah. Pada qiyamul lail ni lah, kebiasaannya akan lebih mudah kita ni rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tak cerita pada orang. Jaranglah orang cerita. Kau tahu tak, malam tadi aku bangun qiyam, semayang 13 rakaat. Jaranglah. Kita tak pernah jumpa lagi lah saya orang yang berbangga dengan dia melakukan qiyamul lail. Tak ada. Jadi benda ni memang biasanya orang yang bangun qiyam ni antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dengan Allah, biasanya dia akan simpan. Jadi sebab tu ada kelebihan yang sangat-sangat besar. Pada qiyamul lail inilah seseorang itu betul-betul merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tak ada orang nampak dan tak ada orang dengar. Apa rintihan dia? Maka rintihan yang paling baik apa dia? Meminta perlindungan daripada api neraka dan meminta kepada Allah syurga. Maka seseorang sangat-sangat bersabar untuk bangun pada waktu malam untuk merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Orang yang Allah sebut ni antara waktu yang sangat baik tuan-tuan untuk kita kejar, ada especially bulan Ramadan nantilah kan. Kena cubalah ada qiyam. Paling-paling tidak qiyam ni apa dia? Tarawih lah. Paling-paling tidak adalah sesuatu yang kita lakukan pada waktu malam tu, kita melakukan tarawih. Dan kemudian kalau boleh ekstra sikit lah, ada bangun malam. Tak dapat banyak 2 rakaat pun jadilah. At least ada sesuatu. Tak dapat 2 rakaat, bangun zikir sekejap. Malas nak pergi ambil wuduk kan. Duduk kejap, zikir. Ada sesuatu yang dilakukan pada waktu malam untuk merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sabar ni tuan-tuan, kita masuk balik kepada sabar tadi. Kesabaran ni ada 2 sebenarnya. Kesabaran ni ada ikhtiari dan ada ittirari. Sabar ni ada sabar yang berbentuk pilihan, ada sabar yang tak boleh dipilih, yang memang dia terpaksa lalui. Tak ada benda lain melainkan dia sabar atau dia tak sabar. Ada sabar yang dipilih. Kesabaran yang dipilih ni macam mana? Ini adalah berkaitan dengan tanggungjawab dia sebagai orang yang beriman. Apa-apa perintah Allah atau pentegahan Allah, dia kena sabar. Sabar dalam solat, seperti mana contoh-contoh yang kita sebut. Tapi ada juga sabar yang tak dapat dipilih. Iaitu apa dia? Contohnya orang yang terkena musibah. Apa yang dia boleh lakukan? Sabarlah. Tapi kalau dia tak sabar, maka dia tak dapat pahala tersebut.
Kita boleh lihat macam contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, apabila dia dibawa oleh abang-abang dia, kemudian dilemparkan ke dalam telaga. Yang ni adalah satu musibah yang besar kepada dia. Dijual, dibawa ke Mesir, daripada Palestin. Dibawa ke Mesir. Ini adalah sabar ittirari, yang dia tak dapat pilih. Memang dia terpaksa lalui perkara tersebut. Dan dia bersabar, lalu Allah berikan ganjaran yang besar. Tapi ada lagi satu kesabaran Nabi Yusuf yang dia mempunyai pilihan untuk sabar ataupun tidak. Apa dia? Sewaktu dia digoda oleh Imra'atul Aziz, isteri Al-Aziz. Bila kena goda, waktu tu kan ada pilihan untuk melakukan dosa tersebut ataupun nak bersabar. Maka dia memilih untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia bukan sekadar digoda oleh Zulaikha tadi, bahkan digoda juga oleh perempuan-perempuan tu yang terpotong jari tu, kan ada sebut kan, yang perempuan-perempuan terpotong jari. Bila selepas benda tu, bila dah tahu dah kehandsoman Nabi Yusuf, maka Zulaikha sebut kepada perempuan-perempuan ni apa dia? Engkau cakap dengan Yusuf ni supaya dia serahkan diri pada aku. Maka setiap perempuan ni pergi kepada Nabi Yusuf dan menggoda Nabi Yusuf. Bukan untuk Zulaikha, tapi untuk diri mereka sendiri. Sebab mereka pun dah terpesona dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu yang akhir sekali Nabi Yusuf doa apa? Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya penjara itu lebih aku sukai berbanding rayuan mereka kepada aku. Yad'unani ilaih. Mereka menyeru kepada aku ni. Mereka pujuk rayu aku. Jadi maksudnya bukan Zulaikha seorang yang merayu Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf bersabar atas perkara ini dan akhirnya Allah berikan dia jalan keluar. Maka banyak sangat perkara yang kita perlu bersabar dekat dunia ni nak mendapatkan syurga Allah. Sebab tu Nabi sebut ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Sebab kita banyak sangat benda yang kita tak boleh lakukan. Banyak perkara. Dan besar sangat pahala yang Allah berikan kepada orang yang boleh menahan diri, boleh bersabar sewaktu datangnya godaan kepada dia. Contohnya tadi, siapa nama? Nabi Yusuf tadi kan. Godaan yang kena dekat dia apa dia? Seorang perempuan yang ada kecantikan dan juga ada pangkat, ada kekayaan. Tetapi dia mengatakan, aku takut pada Allah. Ma'adallah. Aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat ni tuan-tuan. Kita macam mana? Pernah kena goda perempuan je tu? Kan? Handsome tu tak berapa kan? Jadi tak adalah perempuan nak goda sangat. Sebab tak berapa nak handsome. Paling-paling tidak pun kalau ada perempuan yang menggoda, perempuan tu cuma ada satu je. Dia tak ada dua-dua biasanya. Kan? Zulaikha ni ada kecantikan dan juga ada kekayaan. Disebut dalam hadis Nabi tu, Nabi sebut pasal salah satu daripada 7 golongan yang Allah berikan naungan pada hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Salah satunya apa? Lelaki yang dipujuk rayu, yang digoda oleh perempuan yang ada kecantikan dan juga ada pangkat. Tetapi dia berkata, inni akhafullah, aku takut pada Allah. Biasanya kalau zaman sekarang, manusia zaman sekarang, perempuan cantik goda. Tak ada kaya pun, tapi dia cantik. Bila orang cantik menggoda, pun dah habis dah. Ataupun orang perempuan yang kaya goda. Apa jadi pada dia? Kadang-kadang ni juga, sebab, perempuan ni kaya ni. Ni bayangkan, ada dua-dua tetapi tidak. Dia bersabar atas godaan tersebut. Dan dia tidak menuruti hawa nafsunya. Bukan calang-calang manusia lah yang dapat melakukan perkara tersebut. Maka sebab tu Allah gantikan, Allah balas dia pada padang mahsyar nanti, waktu matahari
cuma 1 mil. Mil ni maksudnya sama ada 1 batang celak ataupun 1 batu. Kan? Mile kan? 1 mile. Perawi hadis tu tak pasti apa maksud mil tu. Waktu tu ada manusia yang diberikan naungan. Pada hari yang tidak ada naungan, tiba-tiba Allah berikan naungan pada mereka ni, 7 golongan. Salah seorangnya siapa dia? Orang yang boleh menolak ajakan berzina oleh perempuan yang memiliki kekayaan dan juga kecantikan. Okey, kita sambung balik. Antara lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang ibadur rahman tadi. Antara lain adalah mereka ni walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Mereka yang tidak menyeru bersama-sama dengan Allah Tuhan yang lain. Mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak membunuh satu jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak, dan mereka tidak berzina. Dosa-dosa besar ni mereka tak lakukan. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan perkara tersebut, maka mereka telah mendapat dosa. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah. Dilipat gandakan bagi mereka azab pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana. Dan mereka kekal di dalamnya dalam keadaan hina. Allah sebut tentang ibadur rahman ni. Mereka tak melakukan dosa-dosa besar. Siapa yang buat dosa ni, Allah lipat kali gandakan azab mereka. Tapi dalam masa yang sama, Allah tak habiskan macam tu je. Allah letakkan pengecualian. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Melainkan, kecuali sesiapa yang bertaubat, beriman, kemudian beramal dengan amalan yang soleh. Mereka ini Allah tukarkan segala dosa-dosa mereka dengan hasanat, dengan pahala-pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini tuan-tuan, kita boleh lihat bahawa dalam ayat yang lain Allah ada sebut juga berkenaan dengan rupanya orang yang bertakwa, orang yang beriman, memang ada waktunya mereka ni melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana kita juga ada waktunya kadang-kadang melakukan dosa kepada Allah. Tapi yang membezakan antara seseorang itu, orang yang beriman tu dengan orang yang tidak beriman, adalah taubat. Inilah peluang yang perlu kita ambil. Buat dosa banyak mana pun, yang penting bila tersedar sahaja bahawa ini adalah dosa, salah apa aku buat ni, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, segera kembali pada Allah. Maka Allah boleh hapuskan dosa tersebut selagi mana kita benar-benar taubat dengan taubat nasuha. Kan Allah sebut, Allah kata walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Allah sebut tentang ciri orang bertakwa ni, mereka yang apabila melakukan dosa yang besar, fahishah, dosa yang keji. Allah sifatkan dosa keji ni biasanya dengan salah satunya perzinaan, zina. Zina ni dosa besar. Kan? Jadi dia melakukan dosa yang sangat besar. Ataupun mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah. Mereka segera mengingati Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka beristighfar, mereka memohon keampunan atas dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa lagi lah yang boleh mengampunkan dosa kecuali Allah. Wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak berterusan melakukan dosa tersebut dalam keadaan mereka mengetahuinya. Tahu bahawa ini dosa, maka aku tak buat lagi dah. Maka apabila seseorang itu jatuh ke dalam daerah dosa, dia segera bertaubat. Kenapa saya bawakan benda ni banyak-banyak ni tuan-tuan? Sebab inilah benda yang sepatutnya kita lakukan, especially dekat dengan Ramadan dan pada bulan Ramadan nanti. Kita ni makhluk yang banyak dosa. Banyak kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah masih berikan kita peluang, insya-Allah. Kan?
di antara kita ni insya-Allah majoritinya akan bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ni, insya-Allah. Jadi jangan kita masuk kepada Ramadan dalam keadaan dia lalu seperti bulan-bulan biasa. Sama aja lah. Bezanya siang aku tak makan, petang tu aku buka. Itu je lah beza dia. Lain tak ada apa-apa. Ni satu kerugian yang nyata. Kita azan sekejap. Nabi SAW menyebutkan, Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah. Celakalah seorang lelaki ni. Dia bertemu dengan bulan Ramadan. Dia masuk ke dalam bulan Ramadan. Kemudian dia berlalu. Bulan Ramadan itu berlalu dan dosanya tidak diampunkan. Maka celakalah dia. Kerana apa? Maksudnya dia tak mengambil kesempatan pada bulan yang penuh dengan pengampunan. Sebab bulan Ramadan ni Allah Nabi sebut apa? Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa puasa pada bulan Ramadan penuh keimanan dan penuh pengharapan dengan pahala pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang mendiri, yang man qama Ramadan, siapa solat pada bulan Ramadan, maksudnya solat tarawih, solat malam pada bulan Ramadan, sama juga diampunkan dosa-dosa yang telah lalu, dengan syarat dia penuh keimanan dan juga penuh pengharapan kepada Allah. Barang siapa yang solat pada malam Lailatul Qadar, sama juga. Maksudnya peluang untuk diampunkan dosa pada bulan Ramadan ni sangat besar, sangat banyak. Tetapi apabila seorang itu tak mengambil kesempatan, masuk bulan Ramadan ni sama je macam bulan-bulan lain, bahkan dia mengambil bulan Ramadan ni sebagai peluang dia untuk mendapatkan duit lebih. Masa ni lah nak niaga banyak. Time tok kuih raya, time tok langsir. Kita tak sebut benda ni salah. Tetapi apabila fokusnya hanya kepada perkara-perkara seperti ini, maka orang ni adalah orang yang sangat rugi. Dia tak mengambil kesempatan yang besar. Maka kita bersabarlah. Bersabarlah untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk bulan Ramadan ni bersabar daripada terlalu banyak mengejar dunia. Banyakkan untuk fokus pada bulan Ramadan ni, banyakkan pembaca Al-Quran, banyakkan berzikir, banyakkan solat malam. Cuba bersabar. Saya mengingatkan terutamanya diri saya sendiri untuk jauhi media-media sosial pada waktu macam ini. Cuba tinggalkan sikit filem-filem Hindustan ke, K-pop ke, drama Korea ke apa. Masuk bulan Ramadan ni tak payahlah tuan-tuan. Fokus Al-Quran lah. Ni sikit je, ada waktu kosong sikit je buka Quran baca. Waktu kosong sikit je buka Al-Quran baca. Tak perlu kita banyak sangat scroll Facebook banyak sangat. Benda ni satu mendatangkan kerugian yang besar kepada orang yang bernama Muslim dan mukmin. Sebab ni peluang yang sangat besar Allah bukakan untuk memberikan rahmat dan juga keampunan yang sangat banyak kepada kita. Maka mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, dan Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita petunjuk untuk kita beramal dengan sebenar-benarnya pada bulan Ramadan kelak, insya-Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.